Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isyad Syahni Zamri akan membentangkan tajuk pengenalan ilmu falsafah. Apa itu falsafah? Falsafah terbagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan segi istilah. Dari segi bahasa daripada perkataan Yunani iaitu filosofia yang digabungkan daripada dua perkataan, iaitu philos yang bermaksud cinta dan sophia yang bermaksud hikmah. Kedua-dua perkataan ini digabungkan dan memberikan maksud iaitu cinta pada hikmah. Dari segi istilah pula, falsafah bermaksud sesuatu ilmu yang mendasar kepada makna sebenar sesuatu perkara sehingga jelas dan akan makna serta tujuannya. Definisi falsafah ilmu ni tidak mempunyai kata-kata sepakat. Jadi kita akan lihat beberapa tokoh yang memberikan definisi falsafah ilmu. Yang pertama, Aristotle menyatakan bahawa falsafah ialah tentang kebenaran. Hal ini demikian kerana tujuan atau matlamat falsafah adalah mengetahui hakikat sesuatu. Seterusnya, Al-Farabi, beliau telah memberitahu bahawa falsafah adalah sebagai suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenar dari segala yang ada di alam ini. Yang ketiga, Plato. Beliau menyatakan bahawa falsafah ialah pengetahuan kepada benda-benda. Benda-benda itu termasuklah benda-benda di sebalik benda yang lebih dikenali sebagai metafizik. Yang keempat ialah Socrates. Beliau juga menyatakan bahawa falsafah adalah merupakan aspek yang menyentuh kepada kehidupan secara praktikalnya. Kepentingan ilmu falsafah dari segi intelektual, minda dan akal akan berfikir secara sistematik. Ini boleh dilihat melalui pemikiran secara logik. Untuk mempelajari falsafah, kekuatan logik perlu kuat. Hal ini akan menyebabkan hujah yang diberikan akan lebih teratur dan lebih baik untuk menyokong sesuatu idea ataupun ilmu. Dari segi psikologi, falsafah akan memberi kesan pada aspek pemikiran kritikal. Hal ini kerana pemikiran kritis telah menjadi satu skop disiplin yang penting dalam hal intelektual dan kemahiran profesional. Dari segi sosial pula, falsafah dapat menunjukkan penjelasan kepada tingkah laku sosial manusia. Falsafah juga penting dalam kehidupan. Hal ini kerana dengan adanya falsafah, setiap masalah yang dihadapi oleh manusia akan dapat diselesaikan dengan falsafah. Hubungan falsafah dengan sains. Apakah hubungan antara dua perkara ini? Seperti kita tahu, falsafah sering dikatakan sebagai ibu kepada sains. Secara sains menunjukkan bahawa sains berasal dari falsafah. Sebelum sains dilahirkan, falsafah telah memberikan asas yang kuat. Ahli falsafah Yunani klasik seperti Demokritos kepada 3 orang guru dan pelajar yang sangat terkenal, iaitu Socrates, Plato dan Aristotle, bercakap mengenai atom, naluri, emosi, nombor dan aritmetik yang lebih dikenali sebagai matematik, demokrasi, sistem pemerintahan dan masyarakat, yang kemudian dikembangkan oleh fizik, biologi, perubatan, matematik, budaya, psikologi, sosial dan sains politik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Falsafah pendidikan negara, latar belakangnya ialah Penyantarazak 1956 dan laporan Rahman Talib 1960 menjadi asas kepada pembentukan sistem dan dasar pelajaran kebangsaan seperti termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Ketiga-tiga dokumen ini menegaskan perpaduan sebagai matlamat utama negara. Di samping itu, usaha-usaha juga mesti dilaksanakan untuk memajukan aspek-aspek pembangunan bangsa dan negara meliputi kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Kemajuan dalam aspek-aspek ini bertujuan untuk mempercepat serta memperkukuhkan cita-cita ke arah mewujudkan perpaduan negara. Ringkasnya, matlamat pendidikan ialah untuk melahirkan warga negara yang baik yang memiliki ciri-ciri bersatu padu, berdisiplin dan terlatih.
Lebih lanjut lagi, laporan tersebut menguraikan ciri-ciri seseorang warga negara yang baik. Ciri-ciri tersebut ialah keazaman, kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan rukun dan damai serta mempunyai kesedaran, kepribadian dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia. Menghormati dan mematuhi undang-undang serta peraturan, bersedia bekerja atau membuat sesuatu sehingga sempurna, menghormati hak-hak individu, mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak menjejaskan kepentingan orang lain, menghormati dan mempunyai semangat memperbaiki keadaan secara membina dan bersedia berkhidmat untuk negara. Dan yang terakhir sekali, iaitu boleh menyertai dengan berkesan dalam kegiatan pembangunan negara. Seterusnya, objektif falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajipannya sebagai seorang warga negara, menghasilkan rakyat yang progresif dan mahir, melahirkan rakyat yang memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan, melahirkan rakyat yang taat setia kepada raja dan negara. Terdapat pelbagai lagi objektif yang dapat diperolehi daripada falsafah pendidikan negara. Secara asasnya, falsafah pendidikan negara merupakan sistem pendidikan yang mengajakkan diri ke kedudukan yang paling utama dan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia dari peringkat yang paling rendah sehingga yang tertinggi. Falsafah pendidikan negara juga turut menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. Huraian falsafah pendidikan negara yang pertama, memperkembangkan potensi individu. Potensi ini adalah bakat dan kebolehan yang dimiliki oleh seseorang individu semenjak ia dilahirkan. Bakat dan kebolehan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani dan emosi dan jasmani dan merupakan anugerah Tuhan dan perlu dicukil, diperkembangkan dan dipertingkatkan secara berterusan. Yang kedua ialah menyeluruh dan bersepadu. Kesemua bakat dan kebolehan yang ada pada diri individu hendaklah dikembangkan secara optimum. Pengembangan itu pula hendaklah dilakukan secara tergabung dan saling berkaitan di antara satu sama lain. Yang ketiga ialah insan yang seimbang dan harmonis. Manusia yang memiliki khasiat yang sepadu. Apabila semua potensi dirinya dikembangkan secara selaras, menyeluruh dan harmonis, ia menjadi insan yang sentiasa bersyukur, bersedia menerima segala ujian dan cabaran hidup, serta sentiasa berikhtiar untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi dengan tenang. Terdapat beberapa unsur dalam huraian falsafah pendidikan negara. Yang pertama, unsur intelek. Unsur intelek mengandungi aspek-aspek seperti hikmah, iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kemakmuran, daya pemikiran yang kreatif dan inovatif, daya pemikiran yang logik dan analisis, ilmu dan bermanfaat. Yang kedua ialah unsur rohani dan emosi. Unsur rohani dan emosi merangkumi aspek-aspek seperti keyakinan terhadap Tuhan, kepercayaan beragama, kemantapan jiwa, penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat, berbudi pekerti mulia, berbakti dan berkorban. Seterusnya adalah unsur jasmani. Ciri-ciri unsur jasmani ialah seperti berikut: kecergasan fizikal dan kesihatan diri, dan dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Anda bersama dengan saya Adwak bin Muhammad Radi dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Daripada hari ini saya akan membincangkan serta berdiskusi berkenaan dengan kedudukan dan peranan rukun negara. Baiklah, perpaduan merupakan sebuah hadiah yang tidak ternilai dan perlu kita pelihara sebagai seorang rakyat Malaysia. Dia melihat senario di negara kita pada hari ini, khususnya di Semenanjung, polarisasi kaum masih lagi wujud walaupun kita sudah mencapai 6 dekad kemerdekaan. Perpaduan nasional dan kesepaduan sosial terletak pada keupayaan institusi pendidikan dan guru dalam menyatukan generasi muda berbilang kaum, memupuk dan menerapkan prinsip rukun negara dalam kehidupan mereka. Baiklah, rukun negara itu ada berapa? Ada 5 bukan? Baik, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan.
kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan yang terakhir kesopanan dan kesusilaan. Tiap-tiap daripada rukun negara yang telah saya sebutkan itu tadi mempunyai maksud tersiratnya yang tersendiri dan mempunyai kemaslahatan dalam menyebabkan keharmonian dalam negara kita. Tapi kini penghayatan rukun negara dilihat semakin pudar, terutama dalam kalangan generasi muda, dan ini amat membimbangkan. Baiklah, rukun negara bukan untuk sekadar dihafal, tapi untuk kita fahami serta kita hayati. Rukun negara ini telah diwujudkan pada tahun 1970 bertujuan mencapai satu pegangan atau pengertian terhadap aspirasi nasional antara berbagai kaum di Malaysia tanpa mengira asal usul dan keturunan masing-masing. Konsep yang terdapat dalam ideologi negara ini harus kita fahami serta kita hayati bagi memupuk semangat perpaduan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Setiap matlamat dan prinsip rukun negara yang dilafazkan pada setiap perhimpunan sekolah, majlis dan program rasmi tertentu sebenarnya mempunyai maksud tersirat yang perlu kita fahami dan praktikkan oleh setiap masyarakat di Malaysia. Baiklah, prinsip yang pertama, kepercayaan pada Tuhan. Agama menjadi pegangan paling utama rakyat Malaysia. Oleh itu, setiap rakyat seharusnya menghormati amalan keagamaan masyarakat lain. Prinsip kepercayaan pada Tuhan ini juga dapat menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum. Selain itu, rakyat dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab terhadap negara. Prinsip yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Setiap warga negara Malaysia perlu memberikan taat setia sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Pada peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki memberikan taat setia kepada ketua negeri sama ada sultan, raja, Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertuan Negeri. Raja ialah simbol penyatuan rakyat. Kesetiaan kepada raja negara dapat membentuk bangsa Malaysia yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi dan bersatu padu. Bila prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan persekutuan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Keluhuran perlembagaan menuntut rakyat menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankan perlembagaan negara. Baiklah, prinsip yang keempat pula, kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menuntut rakyat mentaati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang. Apabila kedaulatan undang-undang dipelihara, maka negara berada dalam keadaan aman damai. Sebagai rakyat, kita perlu mempertahankan kedaulatan undang-undang agar tidak dicabar oleh mana-mana pihak. Dan yang terakhir, prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan merupakan nilai murni yang perlu ada dalam setiap anggota masyarakat. Nilai murni tersebut melambangkan kepribadian seseorang individu. Pengamalan nilai murni dapat menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni, saling menyayangi, memahami antara satu sama lain, sentiasa membantu dan bekerja sama dalam masyarakat berbilang kaum. Jadi di sini saya sertakan rujukan saya, iaitu yang pertama daripada akhbar berita harian, yang kedua daripada artikel di sebalik makna prinsip rukun negara. Jadi sekian daripada saya, mohon maaf atas sebarang kesilapan.